sebagai sebuah sekolah eco, tak ada yang perfect lah. Apa yang kita buat tak ada yang 100% perfect. Tapi selalu orang kata dalam bahasa Inggeris work in progress. Kita belajar best practices dari orang lain. Kita selalu dapat kunjungan dari sekolah-sekolah di Malaysia dan juga dari luar negara. Dan dalam kunjungan ni kita selalu dapat berkongsi pengalaman, best practices, dan kita kongsi dan kita dapat belajar apa yang mereka buat yang kita rasakan baguslah, yang kita boleh juga buat di sekolah Bestari. Antara sekolah Lestari yang begitu konsisten dengan konsep hijaunya adalah Sekolah Sri Bistari di Sri Damansara. Adalah salah satu daripada 6 sekolah di Malaysia yang dianugerahkan Anugerah Bendera Hijau Eco Sekolah. Didirikan pada Disember 1995 sebagai tindak balas kepada seruan kerajaan kepada agensi swasta untuk memenuhi kewajipan sosial mereka kepada masyarakat. Keinginan kuat terhadap seruan kerajaan ini, maka sekolah yang bermula di sebuah kedai 2 tingkat di Bandar Sri Damansara kini berdiri gah dalam sebuah kompleks pendidikan yang terus bergerak maju dalam melahirkan modal insan. Terletak di tapak seluas 15 ekar yang indah, sekolah ini adalah kebanggaan seluruh masyarakat Bandar Sri Damansara. Ia juga satu kebanggaan Malaysia kerana turut mendapat pengiktirafan dari WWF atau World Wildlife Federation. Yang penting sekali didaftar di bawah WWF Malaysia sebagai sebuah sekolah eco atau eco school lah. Pendaftaran ni memang penting lah, kerana dia di benchmark dengan sekolah eco seluruh dunia. Saya rasa ada lebih kurang 50,000 sekolah eco di seluruh dunia dan melibatkan mungkin lebih daripada 20 juta pelajar dari tadika sampai ke institusi tinggi universiti. Benchmark ni sangat penting untuk sekolah kita tahu di mana tahap dan kedudukan banding dengan sekolah-sekolah eco di seluruh dunia. Itu yang very important, yang paling penting lah. Konsep eco school yang diketengahkan oleh WWF mengikut satu proses, diorang panggil 7-step process atau proses 7 peringkat. So kita nak banding dengan tahap sebegini yang memang international standard lah antarabangsa. Mempunyai persekitaran yang selesa dengan tumbuhan hijau di sekitarnya. Pokok-pokok rendang dan rumput hijau adalah menjadi tanggungjawab semua warga sekolah termasuk murid-murid untuk menjaganya dengan rapi. Dalam suasana yang segar dan nyaman ini, para pelajar sentiasa cergas dalam melakukan aktiviti luar bilik darjah seperti bersukan maupun aktiviti co-curriculum. Bila kita ketengahkan konsep eco ni, kita tak boleh jangka budak mana yang akan menerima paling senang. Kadang-kadang yang introvert, yang pendiam, kita rasakan mungkin dia orang tak boleh bawa. Tapi last bila kita tengok, mereka yang paling menerima konsep-konsep eco. So benda ni kita susah nak jangka, tapi tanggungjawab kita di sekolah, kita dedahkan konsep eco kepada semua sebanyak yang mungkin. Dan kita harapkan, kita doa mereka akan menerima dan mempraktikkan. Keadaan bilik darjah yang luas dan lapang mampu memastikan suasana pembelajaran yang lebih kondusif. Keselesaan yang wujud dari konsep hijau lestari ini juga memberi satu kesempurnaan kepada para guru untuk mengajar.
Persekitaran sekolah dan sistem pendidikan yang diterapkan juga membuatkan mutu perkhidmatan guru-guru sentiasa di tahap terbaik. Kami memupuk sikap untuk menjaga alam sekitar sejak daripada tadika lah. Sebab sekolah ni ada tadika, ada rendah, ada menengah. Jadi pelajar yang melalui sistem kami lah daripada tadika, rendah, menengah tu telah terdidik untuk sentiasa mengamalkan eco dalam kehidupan mereka lah. Di samping subjek kokurikulum yang menjadi teras utama, dengan konsep lestari ini, secara tidak langsung akan mengajar para pelajar cara hidup eco atau lestari. Menghargai kejadian alam semula jadi, mencintai kehijauan, malah pelajar-pelajar ini turut peka kepada kebersihan. Berkebun sayur adalah salah satu kemahiran hidup yang didedahkan kepada para pelajar. Pelajar-pelajar akan diberikan pengalaman dari menanam, menjaga dan membaja serta memetik hasilnya. Pastinya kebanyakan pelajar ini tidak merasakannya di rumah. Penyediaan ruang berkebun oleh pihak sekolah ini juga adalah elemen utama dalam konsep eco, iaitu kebun dalam sekolah. Ini adalah satu pendedahan kepada para pelajar yang hidup di bandar tentang erti berbudi pada tanah dan memakan makanan organik. Bukan setakat berkebun sahaja. Apa yang menarik lagi di sekolah ini ialah adanya para pelajar merasai pengalaman menanam dan menuai padi. Kita sekarang berada di kawasan yang kita panggil paddy plot. Ini adalah satu kawasan plot padi secara buatan di mana kita buatkan dalam bentuk kolah dan kita letakkan lumpur dan tanah. Tujuannya ialah untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar sekolah, terutama sekolah-sekolah private ni, sebab anak-anak sekolah bandar ni kadang-kadang ada yang tak pernah tengok macam mana padi itu ditanam dan padi itu tumbuh, dan yang mereka tengok ialah beras ataupun setengah-setengah tengok nasi. Beras pun tak kenal macam mana. Jadi kita nak tengok, bagi mereka tengok macam mana nasi yang mereka makan tu, daripada mana hasilnya dan bagaimana susahnya untuk dapat sebiji nasi itu. So jadi kat sini kita ada plot yang lebih kurang 8 kaki kali 6 kaki, dan bersama-sama saya hari ini ialah pelajar-pelajar daripada Young Scientist Club yang ditugaskan untuk mengurus plot padi ini. Okey, yang secara dasarnya mereka akan mengurus plot padi ini dan juga mengambil penuai dan sebagainya melalui proses semuanya. Walaupun dengan keluasan bendang yang tidak seberapa ini, pasti memberi banyak kepuasan kepada para pelajar yang mungkin tak pernah langsung melihat dan merasai pokok padi dan lumpur secara realitinya. Dalam pembelajaran subjek utama seperti sains dan seni, akan diterapkan nilai-nilai praktikal dan uji kaji berunsurkan kitar semula atau recycle. Para pelajar akan diberi peluang berkreativiti dengan menggunakan bahan-bahan terbuang untuk menghasilkan sesuatu aktiviti uji kaji. Ini secara tidak langsung akan mengajar para pelajar tentang penggunaan semula bahan terbuang tanpa dibuang merata-rata, terutamanya barangan plastik. Pendedahan ini akan memberi kecenderungan kepada pelajar untuk berusaha ke arah melakukan sendiri atau DIY. Suasana sebegini membuat pelajar sentiasa ceria dan aktif, malah mereka dapat berfikir tentang aspek-aspek lestari. Tanggungjawab saya adalah untuk menjaga suasana di sekolah ini, terutamanya taman Edible Garden ini dan signage semua, electricity semua. Saya rasa semua pelajar ikuti ada tanggungjawab yang lebih. Jadi kami kena berusaha keras menghabiskan masa dengan pembelajaran kami untuk menguruskan suasana sekolah. Konsep
Konsep lestari di sekolah ini bukan setakat suasana yang hijau, malah aspek kebersihan amatlah diutamakan. Sistem pengasingan sisa pepejal telah bermula di sini. Pembuangan plastik kertas dan bahan-bahan lain telah diurus dengan baik oleh warga sekolah ini. Program Kita Semula di sekolah ini meliputi pelbagai aktiviti, bukan setakat mengumpul sampah, malah para pelajar juga diajar bagaimana untuk menambah nilai bagi sesuatu sampah itu. Dalam pendidikan seni pula, teknik membuat kraft dari barangan plastik terpakai adalah salah satu inisiatif yang dilakukan secara berterusan. Para pelajar akan didedahkan dengan pelbagai seni dan teknik membuat kraft dan membuka minda bahawa semua produk kraft boleh dihasilkan dari botol dan bekas plastik terpakai jika mereka kreatif. Ini adalah satu kelebihan para pelajar di sekolah ini dan jika mahir, ia mempunyai prospek yang baik dalam menghasilkan sumber pendapatan tambahan. Selain daripada boleh menghasilkan sesuatu yang cantik, pelajar-pelajar ni boleh juga mendapat keuntungan. Okay, dari segi menghasilkan produk daripada bahan Kita Semula, mereka boleh jual ke pasaran-pasaran dan ianya juga boleh menjimatkan daripada kita membeli dan hanya membuang saja bahan-bahan tersebut. Kita juga boleh mengubah suai kepada sesuatu produk yang lebih kreatif dan inovatif sehingga mendatangkan hasil dan keuntungan. Dalam mengaplikasikan sampah, khususnya sisa makanan kepada sesuatu bahan berguna juga adalah salah satu pengalaman yang berguna kepada para pelajar. Sisa makanan, khususnya buah-buahan, boleh dijadikan sebagai enzim atau produk pencuci. Okey, apa yang kita nak buat kat sini ialah kita yang panggil garbage enzyme. Maknanya bagaimana kita nak mengurangkan sisa-sisa organik di dapur daripada kita buang dia ke dalam tong sampah dan ianya berakhir di lapangan sampah ataupun landfill. Kerana sisa organik ini daripada dapur ni, okay, kalau kita biarkan dia dan kita buang di dalam tong sampah, dia akan mereput. Memang betul, dia biodegradable, dia akan mereput. Jadi sisa reputan tadi itu yang bahaya kerana bila dia mereput, dia mengeluarkan cecair yang dipanggil licet. Dan cecair licet inilah yang akan mencemarkan alam. Jadi untuk kita tidak mahu membazirkannya, sebenarnya hasil daripada reputan ini nanti kita boleh jadikan dia sebagai enzim. Dan enzim ini banyak kegunaan. Okay, kalau kita buat dengan betul, okay, kita dapat dihasilkan dia, kita boleh gunakan dia untuk membersih pakaian, kita boleh guna dia untuk sebagai bahan pencuci di lantai, sebagai mop lantai. Dan kalau kita buat pula dengan menggunakan air yang lebih baik dan juga bahan yang baik, kita juga boleh gunakan sebagai cucian badan. Tak ada masalah. Okay, sebab dia adalah jenis enzim. Enzim yang dihasilkan adalah sama seperti produk pencuci yang ada dijual di kedai, tetapi ia lebih organik. Produk ini boleh digunakan oleh para pelajar dalam menjaga kebersihan sekolah mereka, khususnya untuk mencuci tandas. Inisiatif para pelajar menjaga tandas mereka juga menggunakan produk Kita Semula adalah contoh terbaik kepada sekolah yang lain. Kita Semula adalah satu agenda utama yang sentiasa menjamin kebersihan sekolah ini, penghasilan dari sampah sarap. Setiap kelas perlu menyita semula sampah mereka dan setiap kelas juga akan mendapat markah aktiviti timbang dan kita atau mata ganjaran dari setiap sampah yang dikita semula menerusi sistem kad ganjaran. Program Kita Semula sentiasa mendapat sambutan baik dari murid-murid dan juga guru-guru yang sentiasa memberi komitmen dalam program ini. Bagi melancarkan program ini, adanya agensi yang bertanggungjawab membuat kutipan setiap bulan dan menyediakan mata ganjaran bagi setiap kelas di sekolah ini. Mata ganjaran yang terkumpul boleh ditebus untuk membeli keperluan bilik darjah masing-masing. Kad ni adalah sebuah e-money
yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia. Bila murid-murid kita semula, kita akan masukkan wang tunai dalam kad ni. Dan wang tunai dalam kad ni dia boleh gunakan contohnya dekat kantin ataupun dekat kedai buku ataupun rangkaian rakan niaga Recycle for Life lah. Bagi murid-murid sekolah ini, ia adalah program yang membuatkan mereka teruja kerana berasa gembira apabila mendapat ganjaran dari sampah-sampah yang telah mereka kumpulkan dan asingkan. Di samping itu juga, ia adalah satu kaedah yang menjimatkan dalam perbelanjaan urusan bilik darjah. Ia juga akan terus dapat mengekalkan kebersihan dan kecantikan persekitaran sekolah Bestari. Pengetahuan tentang pengurusan sampah, pembuangan sampah dan penggunaan semula sampah adalah yang diajar di Sekolah Lestari ini, menjadikan para pelajar lebih berdisiplin dan bersikap terbuka. Dalam ekotim ini, saya dapat manfaat dan ilmu tentang kejadian isu-isu alam sekitar kita yang makin merosot. So masa cikgu saya marah ke apa, saya tengok luar je, tengok benda semua hijau. So saya rezekilah saya, so saya boleh saya boleh calm diri masa tengok kat luar. Bukan setakat di Sekolah Sri Bestari, malah banyak lagi sekolah yang telah sedar dan mula mengamalkan cara hidup lestari walaupun sekolah itu bukan sekolah lestari. Ini adalah kerana ia adalah suatu program yang bukan merugikan, malah ia mudah diimplementasi oleh semua sekolah jika sama-sama sedar betapa pentingnya menjaga persekitaran kita agar sentiasa bersih dan hijau.